Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib. Dan pada malam ini kita berada di hadis kita yang kedua terakhir dalam kitab, iaitu hadis kita yang ke-39. Bermakna kita ada satu lagi sesi untuk melengkapkan perbincangan kita tentang kitab ini. Jadi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu hadis kita yang kedua terakhir ini. Mudah-mudahan ianya juga menjadi antara hadis yang menjadi pemangkin semangat untuk kita terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini hadis kita yang ke-39 bertajuk pengembala kambing. Kenapa dengan pengembala kambing ni? Tiba-tiba tajuknya begitu. Kita berada di muka surat 199. Jadi muka surat 199 ini hanya dua saja muka surat untuk hadis kita yang ke-39. 199 dan 200. Bermakna perbincangannya sangat ringkas. Mudah-mudahan ianya sangat padat dan saya takkan mengambil masa yang lama untuk perbincangan malam ini. Baik, hadis ini ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis ini? Abu Hurairah berkata begini, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi katakan? Nabi kata gini, yatrukuna al-madinata ala khairi ma kanat la yaghshaha illa al-awafi. Yuridu awafi as-siba'i wat-tayri. Wa akhiru man yuhsharu ra'iyani min muzaynata. يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. Jadi ini yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Nabi kata nanti Madinah ni akan dipenuhi dengan binatang buas. Pada waktu itu, penduduk Madinah akan meninggalkan kota Madinah, yang mana bukanlah kerana kota Madinah itu dalam keadaan yang teruk ataupun buruk, tetapi dalam keadaan yang sangat baik, sangat kita kata menghijau, keadaannya begitu baik. Dan sebab tu Nabi kata begini, mereka akan meninggalkan Madinah. Untuk penduduk Madinah akan meninggalkan Madinah dalam sebaik-baik keadaan. Madinah tu dalam keadaan yang sangat indah, sangat baik, penuh dengan buah-buahannya, sangat subur tanah-tanah, tanahnya, buah-buahannya, tetapi ditinggalkan oleh penduduk Madinah, ditinggalkan kosong. Dan ia tidak didatangi, dan pada waktu itu tidak ada orang yang menduduki Madinah, melainkan Nabi kata binatang-binatang buas dan burung-burung yang mencari makanan. Jadi ini peristiwa di akhir zamannya,
Bukan sekarang lah, nanti di akhir zaman, pada waktu nak dekat-dekat kiamat, itulah yang berlaku di kota Madinah. Kalau ingat lagi, pada minggu lepas, kita bincangkan tentang apa yang terjadi pada kota Makkah di akhir-akhir zaman nanti, iaitu Kaabah diruntuhkan oleh seorang lelaki berkulit hitam daripada Habsyah yang kakinya kecil, bertiasa kecil dan bengkok. Dan sekarang Nabi SAW ceritakan tentang kota Madinah. Apa pula yang berlaku pada kota Madinah di akhir zaman ketika kiamat sudah hampir dekat. Sekarang pun orang kata kan kiamat dah dekat, kiamat dekat. Tapi ini adalah keadaan yang terjadi, tanda yang paling besarlah kita katakan. Bila ia berlaku, memanglah ini tanda kiamat yang sangat dekat akan berlaku. Jadi kota Madinah pada waktu itu tidak ada penghuni. Yang ada hanyalah binatang-binatang buas yang duduk di kota Madinah. Sehingga ada burung-burung juga yang datang untuk mencari makanan. Lalu Nabi SAW kata apa di sini? Orang terakhir yang akan dihimpunkan. Jadi ada orang yang terakhir di kota Madinah ini, yang mana mereka masuk kota Madinah, iaitu dua orang lelaki daripada kawasan lain. Kawasan lain tu namanya Nabi sebut daripada kawasan Muzainah. Dia datang menuju ke Madinah. Dan pada waktu itu, Madinah memang sudah kosong. Tidak ada manusia. Tidak ada penghuninya. Jadi, dua lelaki ini datang daripada Muzainah, masuk ke Madinah bersama dengan kambing-kambing peliharaan mereka. Iaitu kambing-kambing yang mereka ternak. Dari dua orang pengembala dari suku Muzainah menuju Madinah. Kedua-duanya menghuni kambing mereka lalu mendapatinya menjadi liar. Jadi, kedua-dua mereka ini Nabi ceritakan, bila mereka bawa kambing-kambing itu masuk ke Madinah, macam biasalah kan, pengembala kambing ini mereka akan berteriak, memberikan pada binatang-binatang yang mereka bawa. Jadi, kalau kita lihat dalam situasi ini, kedua-duanya membawa kambing. Jadi biasa pengembala kambing ni dia akan teriak, suruh kambing dia jalan, pergi ke arah yang mana mereka inginkan. Namun apa yang terjadi, kambing yang biasanya mendengar arahan daripada pengembala mereka, kambing-kambing ini berubah menjadi liar. Sebab tadi Nabi sebutkan kepada kita kan, yang ada di Madinah pada waktu itu ialah binatang buas. Bermakna, binatang yang jinak pun bila berada di dalam kota Madinah akan bertukar. Karakter mereka, sifat mereka, karakter tu macam manusia pula sifat mereka lah. Binatang-binatang ni akan bertukar, sifat mereka menjadi liar. Jadi sebab itu, bila kambing ni yang asalnya memang selalunya kalau kita lihat, mereka ni akan dengar apa yang diarahkan oleh pengembala kambing yang membawa mereka. Kan kalau sudah pergi sana, kalau bawa ke sini. Tetapi yang berlaku ialah sebaliknya. Ketika kambing-kambing ini masuk ke dalam kota Madinah, dan penternak ataupun pengembala kambing ini memberikan arahan kepada kambing-kambing mereka dengan hentikan-hentikan yang seperti mana biasanya, yang berlaku ialah kambing-kambing itu berubah menjadi kambing-kambing yang liar. Yang tak nak dengar, yang memang buas, semuanya buas macam tak boleh kawan. Akhirnya apa yang Nabi SAW ceritakan di sini, sehingga apabila sampai di Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' ni adalah sebuah kawasan yang berada di luar kota Madinah. Bukan luar sangatlah, tetapi dia dekat dengan Madinah pada waktu itu. Bila mereka sampai di tempat ini, Nabi pun kata kedua lelaki itu jatuh tersungkur. Kalau kita nak faham ialah kedua-duanya jatuh pingsan, yang mana wajah mereka tersembam ke bumi. Begitulah kalau kita baca dalam bahasa Arabnya. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Maka itulah situasi yang Nabi SAW ceritakan yang berlaku di kawasan Madinah ini ketika akhir zaman. Okey, jadi sampai situ saja ceritanya yang Nabi SAW bawakan. Nabi SAW tidak menceritakan dengan lebih lanjut tentang apa yang berlaku seterusnya. Dan di sini kita dapati bahawa ada beberapa pengajaran yang dibawakan oleh penyusun kitab,
iaitu ada tiga saja pengajaran yang diberikan kepada kita tentang kisah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Pertama, Nabi ceritakan dalam kisah ini, penduduk Madinah akan berhijrah meninggalkan Madinah pada akhir zaman, iaitu ketika hampir terjadi hari kiamat. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ketika hampir berlaku hari kiamat. Jadi bila itulah yang berlaku di kota Madinah, kita akan faham, okey, ini maknanya hari kiamat dah sikit lagi. Tak ada nak tunggu-tunggu sebulan, 2 bulan ke. Tapi itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kemudian dia kata, ketika hampir terjadi hari kiamat. Dan Madinah pada ketika kosong, tidak ada penghuni, binatang-binatang buaslah yang akan menghuni tempat tersebut beserta bangsa pada zaman itu. Jadi senang kata, yang binatang yang boleh berubah menjadi liar ketika masuk dalam kota Madinah, sebagaimana kambing yang dibawa pengemala kambing dalam hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan itu tadi. Baik, kita yang kedua pada malam ini ialah dua akhir yang dihimpunkan. Maaf saya dah tinggal huruf P di situ. Dua yang terakhir yang dihimpunkan dari arah Madinah. Dalam kisah ini menyebutkan orang terakhir yang dihimpunkan dari arah Madinah ke tempat perlindungan manusia, iaitu negeri Syam. Kedua-dua pengembala tadi, Muzaina. Kedua-dua mereka ini maknanya daripada tempat lain. Mereka datang daripada Muzaina, masuk dalam kota Madinah, tapi kemudiannya mereka dapati di tempat itu tak sebagaimana biasanya, sehinggalah kambing-kambing mereka pun tak boleh nak dengar cakap mereka. Dan sehingga mereka bila sampai ke Thaniyatul Wada', Nabi kata apa? Mereka pun jatuh pingsan di tempat tersebut. Okey, dan akhirnya nanti pergi ke negeri Syam. Negeri Syam ialah tempat yang mana menjadi perhimpunan penghuni kota Madinah pada waktu itu. Mereka semua beramai-ramai keluar kan. Tadi kata Madinah kosong. Jadi pergi ke mana? Okay, kalau menurut kepada poin kita yang kedua dalam kitab di sini, menyatakan bahawa mereka semua menuju ke negeri Syam, penduduk Madinah keluar daripada Madinah, mereka pergi ke negeri Syam dan berhimpun di situ. Jadi ramailah yang berada di tempat tersebut. Baik, yang ketiga di sini itu disebutkan bahawa haiwan-haiwan jinak menjadi liar ketika hampir terjadi hari kiamat. Maka kambing-kambing dua pengembala berubah menjadi liar. Di dalam kisah itu tadi kita dapati bahawa memang kambing yang kita faham sebagai binatang yang biasanya mendengar ataupun menurut perintah pengembala kan, yang membawa mereka ke sana kemari, tapi akhirnya bila masuk ke dalam kota Madinah, mereka menjadi seliar-liar haiwan. Susah untuk dikawal hingga menyebabkan pingsan pengembala yang membawa mereka ini. Jadi kita dapati inilah kisah yang pelik, kisah yang sangat ajaib berlaku di kota Madinah. Sedangkan kita dah juga pelajari bahawa kota Madinah ini lebih kata apa? Ialah kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Tapi setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, dan kita dah bincangkan pada sesi yang lepas, berlakulah perkara-perkara yang pelik pada kota Madinah dan kota Makkah pada waktu itu, ataupun Kaabah yang dah kita bincangkan. Jadi inilah peristiwa-peristiwa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita, yang mana bagi saya kita jarang dengar tentang kisah ini, dan mudah-mudahan kisah-kisah ini yang kita baca menjadi penambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sehingga kita ni berubah ataupun kita terus-terusan menjadi hamba Allah yang beribadah dengan penuh ikhlas, yang beribadah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita
banyak berdoa kepada Allah agar menyelamatkan kita daripada sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, baik, itu saja pembicaraan kita untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.